Okey. Bila kenaikan harga barang ni berlaku, dia tidak kira negeri, semua negeri akan mendapat kesan daripada kenaikan harga barang. Kalau kita cakap dengan orang UMNO, pejabat-pejabat UMNO, dia kata ini biasalah, dia kata naik harga barang. Seluruh dunia menghadapi kenaikan barang. Betul, seluruh dunia menghadapi kenaikan harga barang. Tapi apakah sama pendapatan ekonomi dunia sebelum kenaikan harga barang itu adakah sama kehidupan mereka dengan kita? Kita sebelum naik harga barang pun kita dah susah dah pun. Sebelum kenaikan harga barang dah ramai dah pun naikkan bendera putih. Apatah lagi dengan kesan dunia, ekonomi dunia. Kos haji pun naik, kata Sudirman. Tak ada kata apalah kan. Tapi yang untungnya orang Tanjung Piai lah. Ada ahli parlimen MCA berkempen di Tanjung Piai, kalau dia menang, saya nak bawa pakcik-makcik pergi umrah. Saya tahulah pakcik-makcik di Tanjung Piai berapa kali dah pergi umrah ni. Tanyalah ahli parlimen mereka. Mereka yang berjanji. Di Melaka pun baru-baru ni ada calon yang berjanji nak buat masjid baru. Mudah-mudahan terbinalah masjid baru di Melaka. Muhammad Saleh dan Hanifah, Assalamualaikum dari Bukit dari mana tak sempat baca. Waalaikumsalam. Mem Mala, terima kasih kepada Mem Mala yang sempat bersama kita. Jadi kita nak cerita saudara bahawa ekonomi di negara kita ni memang teruk. Sebab apa? Kita ada menteri-menteri yang teruk. Nak mengawal harga ayam pun tak boleh, tak mampu. Nak jaga kenaikan harga ayam sampai 3 kementerian nak jaga. Sebab apa tak boleh nak kawal harga ayam? Sebab kita ada menteri-menteri cap ayam. Ini masalah dia. Melantik menteri yang bukan orang yang berkelayakan, semata-mata untuk memberi umpan rasuah politik, jawatan dan kedudukan untuk mempertahankan kerajaan yang ikut pintu belakang ni. Tak kisah siapa pun, lantik je lah menteri. Kita mempunyai kabinet yang besar. Mungkin boleh dikatakan kabinet yang terbesar dalam dunia. Dalam keadaan negeri yang kecil, negara yang kecil. Tapi kabinet besar. Zaman Muhyiddin 70, Pak Main 68-69. Termasuk Timbalan Menteri. Tapi level sama. Level sama. Sebab apa? Menteri di kita semula lah. Zaman Muhyiddin lantik CA yang bodoh ni jadi menteri. Zaman Perdana Menteri B ni lantik yang bodoh tu juga jadi menteri. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada kekuatan. Bila mereka jadi kerajaan, mereka tidak ada kekuatan. Sebab itu, mau tak mau, suka tak suka, ambil jugalah menteri label ni, label ayam ni. Sebab tu masalah tak selesai. Rasuah kuat, ekonomi teruk. Negara lain dilanda kegawatan ekonomi, tapi mereka boleh lagi menguruskan negara sebab mereka tidak ada rasuah. Betul lah kegawatan ekonomi berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia. Tetapi negara lain tidak terkesan sehebat negara kita sebab negara mereka mengalami kesan ekonomi dalam keadaan negara mereka tidak ada rasuah. Tapi negara kita rasuah tinggi, kegawatan ekonomi melanda, ada pula menteri-menteri yang jadi menteri-menteri bodoh yang tak tahu nak buat kerja. Yang mereka tahu, yang mereka fikir setiap hari adalah tentang politik dan kedudukan mereka. Contoh macam di Melaka. Dah menang 2/3. Saya tak tahu apa yang mereka buat selain daripada cerita tentang berebutan jawatan. Mereka rampas mandat rakyat tahun 14 yang lalu pun kerana jawatan dan kedudukan. Mereka jatuh balik kerajaan itu. Mereka khianat kerajaan itu juga kerana jawatan dan kedudukan serta projek. Dan hari ini mereka dapat 2/3 melalui pilihan raya yang paling kotor dan jijik dalam sejarah dunia. Mereka perolehi kerajaan itu dengan 2/3. Maka mereka masih lagi bercerita tentang jawatan dan kedudukan. Ini yang berlaku di Melaka. Rakyat Melaka dapat apa? Ini rakyat Melaka dapat. Minyak masak naik harga, ayam naik harga, ikan naik harga, sayur naik harga, roti naik harga. Dan semalam saya baca satu syarikat air batu ni, dia pun bercadang untuk menaikkan harga barang. Ini yang kita dapat.
Tapi kalau tanya pada orang UMNO, kalau tanya pada orang PAS, tak kisahlah harga tinggi mana pun. Yang penting kerajaan ini dipimpin oleh Melayu Islam. Ini kita punya tahap pemikiran politik orang kita. Janji bukan DAP. Biarlah orang Melayu perintah. Biarlah judi naik berpuluh kali cabutan pun. Tak kisah. Janji yang jadi kerajaan itu adalah kerajaan Melayu Islam. Hari ini Najib dengan kabarnya buat laporan polis kepada Zeti. Dengan kabar lah. Laporan polis. Sebab apa? Suami Zeti dia minta disiasat. Suami Zeti ni terima duit 1 NDB. Betul tak betul? Saya tak tahu. Ya? Tapi saya balik berita. Ya? Laporan polis. Najib nak buat kerana nak buat laporan polis kepada suami Zeti yang dikatakan juga terlibat di dalam menerima duit 1 NDB. Najib sendiri. Ya? Bosku. Apabila dia buat laporan polis, saudara, ini membuktikan bahawa isu 1 NDB itu adalah kisah benar. Skandal 1 NDB itu adalah satu perkara yang benar. Bukan direka-reka. Bukan sahibul hikayat. Ini kisah benar. Cuma yang menjadi pertikaian di kalangan mereka, mengapa Najib saja yang kena, mengapa Rosmah saja yang kena, kenapa yang lain-lain tak kena? Kenapa aku yang kena? Sedangkan benda ini diagihkan kepada ramai pimpinan. Kenapa ramai pimpinan yang selamat? Sebab itu dibuat laporan polis kepada Zeti yang dikatakan terlibat makan duit 1 NDB. Bermakna, saudara, membuktikan kepada kita bahawa duit 1 NDB, syarikat 1 NDB yang Najib tubuhkan itu bukan untuk rakyat, tetapi diagihkan di kalangan mereka. Apakah dengan memberi duit 1 NDB itu kepada suami Zeti, diberi duit 1 NDB kepada Mustafa Muhammad Ahmad Maslar yang dikatakan menerima duit 1 NDB, kepada bekas Ketua Puteri UMNO di Melaka, Mas LT itu, ya, yang dikatakan juga penerima 1 NDB, apakah itu dikatakan bantu rakyat? Berapa ramai pimpinan UMNO yang dikatakan telah menerima duit 1 NDB atas alasan itu duit pembelanjaan pilihan raya? Semenjak bila syarikat 1 NDB ini diwujudkan hanya untuk mencari dana bagi parti UMNO? Ini duit rakyat. Syarikat yang hanya bermodal 1 juta meminjam duit dengan menjadikan kerajaan sebagai pihak yang menjamin. Kerajaan itu adalah rakyat. Rakyat yang jamin pinjaman yang dibuat oleh 1 NDB. Inilah bangsatnya Najib yang hari ini di dalam Facebook, dalam Twitter berlakon seolah-olah dialah wira. Kalau tuan-tuan tengok Najib menulis, oh, kerajaan harus tangani harga barang. Najib tulis. Sama jugalah dengan timbalan Presiden UMNO, Mat Hassan. Kerajaan harus tangani harga barang. Rakyat dah bising harga barang mahal. Kerajaan tu kerajaan siapa? Kerajaan UMNO. Bukan kerajaan di PA sekarang ini. Kerajaan sekarang ini kerajaan UMNO. Kamu, Najib, adalah penasihat UMNO. Mat Hassan adalah timbalan Presiden UMNO. Zaid Amidi, Presiden UMNO. Yang jadi Perdana Menteri sekarang ini, naib Presiden UMNO, Mas Abri. Apakah kamu sebagai timbalan Presiden UMNO tidak boleh berbuat apa-apa kepada naib Presiden UMNO? Ini masalahnya bila orang yang jadi Perdana Menteri itu bukan mendapat mandat rakyat. Sebab itu jadi tunggang langgang negara kita. Yang jadi naib Presiden UMNO jadi Perdana Menteri, yang jadi timbalan Presiden UMNO sekarang ini duduk tak ada jawatan apa-apa. Sebab mereka tidak ada kuasa. Ya, peduli apa Ismail Sabri dengan Mak Hassan? Kamu siapa, Mak Hassan? Aku Perdana Menteri. Kamu siapa nak tegur aku? Ini, saudara, percaturan orang politik. Akhirnya jadi mangsa adalah rakyat-rakyat biasa. Hari ini pimpin UMNO nak berlakon, kononnya mereka lah pejuang kepada rakyat, isu rakyat, harga barang dan sebagainya. Tetapi jangan perbodohkan rakyat. Ya, rakyat tahu yang jadi kerajaan sekarang ini adalah kerajaan UMNO bersama dengan Muhyiddin, bersama dengan Lebay.
Pakej itulah yang menjadikan negara sekarang ini huru-hara. Orang PAS jangan bercerita dah tentang kenaikan harga barang. Korang-korang jadi hero. Orang UMNO pun jangan sembang. Orang Bersatu pun jangan sembang. Kamu semua satu pakej yang membentuk kerajaan pintu belakang yang memimpin negara sekarang ini tanpa mendapat rakyat. Kamu bertanggungjawab kepada ekonomi negara yang rosak ini. Kamu bertanggungjawab atas kenaikan barang yang berlaku hari ini. Jangan cuba mana-mana pimpinan yang nak muncul sebagai hero sekarang ini. Dulu sibuk nak jatuhkan kerajaan PH atas alasan ada DAP. Sekarang ni kerajaan yang kamu bina tanpa DAP. Apakah rakyat boleh berbangga dengan kerajaan sekarang? Apakah ekonomi masih bagus berbanding dengan kerajaan di bawah Pakatan Harapan? Saudara, sebab itu saya katakan, apa yang kita boleh belajar hari ini ialah kita hendak hentikan sentimen agama dan juga perkauman. Kerana dengan menggunakan sentimen ini, yang untungnya adalah puak-puak mereka. Mereka bercerita di kampung tentang agama dan perkauman. Apabila kita terpedaya dengan mereka, mereka mengambil kesempatan, kedudukan dan jawatan mereka perolehi. Kita di kampung ini apa nak jadi? Masyarakat di luar bandar, apa nak jadi? Siapa yang nak bantu kita dalam keadaan sekarang? Apakah dengan mendapat satu bantuan one off boleh menentukan kehidupan kita lebih sempurna di masa-masa akan datang?